Antara paparan menarik hari ini, ada bukti gambar, video dan email berkenaan Datuk Botak. Makin teruk gaduh dalaman bersatu. PAS ajak ahli demo besar-besaran di Parlimen. Farhaj ancam saman Wan Ahmad Faisal. Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa mempunyai bukti bergambar, video, mesej serta email berkait peranan individu dikenali sebagai Datuk Botak yang dikatakan cuba memujuk serta menawarkan habuan tertentu kepada Ahli Parlimen Pembangkang untuk beralih sokongan kepada Perdana Menteri. Ahli Parlimen Macang itu berkata semua bukti berkenaan telah disertakan dalam laporan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Katanya, saya juga ingin menyanggah kenyataan Datuk Dr. Suhaila Abdul Rahman, Ahli Parlimen Labuan berkenaan penafian peranan Datuk Botak yang mengugut menjanjikan projek dan habuan wang tunai kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Sebaliknya, ahli-ahli Parlimen Bersatu khususnya turut dipujuk untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana habuannya adalah peruntukan Parlimen. Malah ahli Parlimen Labuan juga telah mendakwa ditawarkan jawatan Menteri Wilayah Persekutuan kerana memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Sementara itu, Wan Ahmad Faisal turut menafikan ada mengeluarkan kenyataan memfitnah bekas setiausaha politik Anwar, Datuk Farhaj Wafar Salvador. Sebaliknya mendakwa beliau sekadar membacakan satu laporan polis. Katanya oleh itu saya mengalu-alukan laporan polis dibuat oleh beliau Farhaj supaya perkara ini dapat disiasat sepenuhnya, jangan pula pisang berbuah dua kali. Berkenaan dengan tindakan beliau mahu menyaman, saya bersedia menghadapi tuntutannya. Namun jangan pula beliau menggunakan aparatus kerajaan seperti SPRM dan PDRM untuk menyerang saya seperti yang banyak berlaku baru-baru ini. Masalah dalaman dan tekanan kewangan disebabkan akaun parti dibekukan. Susulan siasatan pihak berkuasa, mungkin punca 4 ahli Parlimen Bersatu mengubah sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka disusuli ramai lagi. Penganalisis politik tidak menolak kemungkinan prestasi bersatu dan tindak tanduk beberapa pemimpin parti menyebabkan ketidaktentuan yang menghaki sokongan ramai, ditambah pula dengan tawaran dan prestasi kerajaan perpaduan yang semakin meyakinkan. 4 ahli Parlimen Perikatan Nasional mewakili Bersatu yang menyatakan sokongan kepada kepimpinan Anwar sebelum ini, masing-masing seorang dari Perak dan Labuan serta 2 dari Kelantan atas alasan demi kepentingan pengundi dan pembangunan di kawasan masing-masing, namun masih kekal bersama parti. Mereka ialah Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaila Abdul Rahman, Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecil. Bagi pensyarakat program sains politik Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Jamai Hamil, tindakan 4 ahli Parlimen Bersatu menyokong kepimpinan Anwar memang mencalat imej parti walaupun langkah mereka didakwa untuk menjaga kawasan dan pengundi. Katanya apa yang dilakukan mereka wajar kerana parti sendiri gagal salur bantuan kewangan selepas akaun yang dibekukan. Tindakan mereka tentu beri impak kepada Bersatu, jejas imej parti itu dan PN, memberi gambaran seolah-olah parti tiada keupayaan menahan ahli Parlimen sendiri daripada menyokong kerajaan. Ia juga menggambarkan parti gagal bantu ahli Parlimen sendiri dengan bantuan kewangan dan peruntukan, secara tidak langsung menggambarkan Bersatu lemah pada upaya daya mengikat ahli Parlimen sendiri. Saya fikir tindakan 4 ahli Parlimen itu memberi kelebihan kepada mereka sendiri. Mereka berusaha mendapatkan peruntukan untuk kawasan walaupun mencalar imej parti sendiri. Ini bukti mereka gigih mendapatkan dana untuk rakyat di kawasan. Sebagai parti baru, beliau mengakui Bersatu tidak mempunyai ramai pemimpin yang berkeupayaan untuk diketengahkan. Malah dalam isu 4 ahli Parlimen terbabit, ada kemungkinan mereka sendiri tidak menjangka boleh menang pada pilihan raya umum lalu. Jamai menjangkakan aliran sokongan kepada kerajaan perpaduan dan Perdana Menteri boleh berlarutan demi kepentingan masyarakat dan kawasan diwakili kerana tiada bantuan kewangan daripada parti sendiri. Namun ahli Parlimen yang membuat demikian dijangka setia dengan parti. Seorang lagi penganalisis politik, Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, melihat apa yang berlaku ada kaitan dengan kepercayaan kepada pimpinan parti. Apatah lagi Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri tidak menjadi ketua pembangkang di Dewan Rakyat. Katanya Muhyiddin menyerahkan tugas itu kepada Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tindak tanduk Hamzah dilihat seakan menyaingi pemimpin utama dalam Perikatan Nasional. Selain itu, PN pernah janji akan ambil alih kerajaan pada Ogos lalu. Namun tiada apa berlaku. Ini menimbulkan isu ketidakpercayaan terhadap pimpinan PN. Jadi keputusan ahli Parlimen Bersatu sokong Perdana Menteri mungkin kerana hilang kepercayaan kepada pimpinan PN. Zaharuddin berkata masalah kewangan Bersatu selepas akaun parti dibekukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
menyebabkan ahli parlimen mereka sukar mendapat dana daripada parti dan tercari-cari sumber kewangan untuk kawasan dan pengundi masing-masing. Katanya PM pula dilihat sombong, enggan berunding dengan kerajaan dalam isu peruntukan, menyebabkan ada ahli parlimen mereka kecewa. Bukan wajib bagi kerajaan selalu bantuan kewangan kepada kawasan parlimen, namun tak salah jika ada rundingan, malah jika ada perjanjian pun, kerana ini bantuan untuk manfaat rakyat. Keputusan melantik Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang merupakan hasil konsensus oleh Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Perikatan Nasional. Ketua Penerangan PN Wilayah Persekutuan, Mahathir Mohamad Rais berkata, ia menjadi bukti bahawa PM mengamalkan pendekatan kepimpinan melibatkan musyawarah dan kebersamaan dalam sesuatu keputusan. Menurutnya, seorang pemimpin yang baik tidak hanya efektif dalam mengelola tugas dan tanggungjawab, tetapi juga mampu mendorong dan melahirkan pemimpin lain yang lebih baik. Katanya dalam menilai kritikan Tan Sri Shahid Abdul Samad terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita perlu melihatnya dari perspektif yang lebih luas, ini termasuk memahami politik dunia dan prinsip kepimpinan dalam Islam. Kepimpinan yang baik seperti yang ditunjukkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan, memiliki visi yang inklusif dan mengelola dengan cara yang adil. Beliau berkata demikian ketika mengulas kritikan bekas Ketua UMNO bahagian Johor Bahru Tan Sri Shahid Abdul Samad bahawa sokongan 4 ahli parlimen PN tidak akan beralih sekiranya tanggungjawab sebagai Ketua Pembangkang digalas oleh pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jelasnya ini menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin sebagai seorang negarawan menghargai pentingnya kerjasama dan persetujuan bersama dalam proses kepimpinan. Dalam pandangan pertama, ia tampak sebagai langkah yang merugikan. Katanya, namun bagi seorang pemain catur yang handal, setiap langkah memiliki maksud dan tujuan yang lebih jauh. Tambahnya, PN kini dilihat berupaya menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam pengambilan keputusan. Katanya, keputusan yang diambil secara kolektif seperti ini seringkali lebih mewakili berbagai sudut pandangan dan dapat menyebabkan solusi yang lebih inklusif dan holistik untuk tantangan yang dihadapi. Mahathir berkata dari sudut pandangan Islam, pendekatan ini mencerminkan prinsip syura, iaitu konsultasi dan diskusi bersama dalam pengambilan keputusan. Katanya ini menunjukkan bahawa pengerusi dan kepimpinan PN menghargai prinsip demokrasi dan kebersamaan dalam mengelola urusan politik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rakyat yang melihat keikhlasan dalam kepimpinan Tan Sri Muhyiddin mungkin merasakan adanya perbezaan signifikasi dalam cara pengelola politik dan pemerintahan berbanding kepimpinan UMNO. Pemimpin yang dianggap ikhlas dan berdedikasi untuk kesejahteraan rakyat dan negara biasanya akan mendapat dukungan yang lebih kuat dari masyarakat. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal menyifatkan ahli parlimen Labuan daripada parti itu Suhaili Abdul Rahman sebagai pengkhianat. Wan Ahmad Faizal mendakwa Suhaili yang kini digantung 6 tahun daripada Bersatu atas tindakannya menyokong Anwar Ibrahim turut terlibat dalam usaha mendapatkan sokongan ahli parlimen lain untuk menyokong Perdana Menteri. Wan Ahmad Faizal yang juga ahli parlimen Machang menuduh Suhaili bersubahat dengan seorang individu yang dirujuknya sebagai Datuk Botak. Katanya, saya mengulas kenyataan medianya Suhaili yang menuduh saya mereka cerita tentang Datuk Botak, hakikatnya dia turut terlibat. Datuk Suhaili ahli parlimen Labuan dan saya beritahu ini kepada media, terlibat untuk menarik ahli parlimen kami untuk menyokong Perdana Menteri. Dia juga salah seorang operator sekarang. Dia pengkhianat. Senang cerita saya gelar dia pengkhianat. Wan Faizal kemudian menceritakan insiden yang didakwa berlaku dalam satu mesyuarat bersatu yang dihadirinya bersama-sama Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Dia mendakwa seorang lagi ahli parlimen Bersatu yang hadir dalam mesyuarat itu turut dihubungi Suhaili yang didakwa ingin mendapatkan sokongan kepada pentadbiran Anwar. Katanya, bila ahli parlimen kami beri telefon kepada Ketua Pembangkang Hamzah, terkejutlah dia Suhaili. Sebab dia ingat boleh bercakap dengan ahli parlimen secara sendiri. Rupa-rupanya kami dalam satu mesyuarat. Dia tidak pernah putus asa sejak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia cuba cari seorang demi seorang ahli parlimen Bersatu. Jadi ini pendekatan terang-terangan olehnya. Sebab itu dia pengkhianat Bersatu dan kami telah gantung dia selama 6 tahun. Ketika mengulas dakwaan awal Wan Faizal, Suhaili menafikan dia dan 3 lagi ahli parlimen Bersatu diancam untuk menyokong kerajaan. Suhaili juga menafikan dakwaan Wan Faizal yang mereka berempat dihubungi Datuk Botak sama ada menekan mereka atau menjanjikan projek dan habuan wang tunai. Wan Faizal mendakwa Datuk Botak dan bekas setiausaha politik Anwar, Farhaj Wafa Salvador, bertanggungjawab menarik sokongan 4 ahli parlimen pembangkang untuk menukar sokongan kepada Anwar. Farhaj dalam respons segera menafikan sekeras-kerasnya tuduhan berkenaan dan disifatkan sebagai fitnah dan berniat jahat. Namun Wan Faizal berkata dia hanya membacakan laporan polis yang dibuat Pemuda Bersatu. Katanya Pemuda Bersatu turut menyerahkan bukti video yang didakwa menunjukkan Farhaj bersama-sama Datuk Botak dan 4 ahli parlimen itu di parlimen. Katanya bukti ada dalam video, jadi polis boleh siasat. Bagus dia Farhaj nafi, tapi biar polis yang bersihkan namanya kerana video itu telah disebar. Dia menegaskan Pemuda Bersatu akan membuat tindakan susulan dengan membuat laporan terhadap SPRM. Selain Suhaili, 3 lagi ahli parlimen Bersatu yang menyokong Anwar
adalah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalik Kuala Kangsar, Muhammad Azizi Abu Naim Gul Musang dan Zahari Kecil Jelly. Mereka berkata langkah itu dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan kebajikan penduduk di kawasan mereka. Bekas Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Farhaj Wafa Salvador, menafikan sekeras-kerasnya tuduhan beliau terbabit dalam gerakan menarik sokongan ahli Parlimen Pembangkang menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tuduhan itu berniat jahat dan tidak mempunyai bukti kukuh mengenai pembabitannya. Justru katanya tuduhan ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal yang juga Ketua Armada Bersatu terhadapnya adalah jelas menjadikannya sebagai alat politik bagi menyebarkan kabar angin bagi kepentingan diri sendiri. Katanya saya sudah lama tidak terbabit dengan kancah politik dan kini hanya menjalankan kehidupan sebagai ahli perniagaan. Saya tidak faham mengapa Wan Ahmad Faizal melontarkan fitnah sedemikian terhadap saya dengan niat untuk menjatuhkan reputasi dan kehormatan diri saya demi kepentingan politik beliau. Disebabkan oleh kenyataan dan tuduhan fitnah yang dilontarkan terhadap saya akan membuat laporan polis supaya siasatan dan tindakan lanjut diambil oleh pihak polis terhadapnya. Saya juga merizabkan hak saya untuk memfailkan tuntutan saman fitnah terhadap Wan Faisal. Wan Ahmad Faizal mendakwa konon terdapat dua individu yang membuat gerakan terancang untuk menarik beberapa ahli Parlimen Pembangkang supaya menyokong kepimpinan Anwar. Pemimpin bersatu itu menamakan Farhaj dan seorang lagi individu lain yang digelar Datuk Botak sebagai bertanggungjawab menarik ahli Parlimen Pembangkang menyokong kerajaan perpaduan. Katanya jelas bahawa terdapat langkah terancang oleh Perdana Menteri dan kepimpinan kerajaan perpaduan untuk menyogok dan memberi suapan melalui janji-janji bantuan kewangan kepada ahli Parlimen Bersatu bagi kawasan mereka dan juga untuk mereka secara peribadi. Malah ahli Parlimen Machang itu juga mendakwa ada video menunjukkan Datuk Botak yang berperanan menyogok dan menggunggut ahli Parlimen Pembangkang bagi menyokong Anwar. Orang ramai digesa menyertai perhimpunan bantah petisi mahkamah yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 di Istana Kehakiman Putrajaya pada 20 November depan. Gesaan itu dibuat oleh PAS Kedah atas alasan satu demi satu sendi agama yang diperteguhkan dengan perundangan syariah negeri-negeri cuba diruntuhkan. Katanya kes demi kes yang berlaku ini seharusnya mengetuk pintu kesedaran dan perhatian daripada seluruh umat Islam untuk bangkit menyatakan keprihatinan dan kebimbangan terhadap perkembangan yang berlaku. Kita tidak rela undang-undang syariah ini disudutkan dan lama kelamaan tenggelam hanyut di telan arus masa. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mam minggu lepas mengumumkan 3 tarikh penghimpunan termasuk 18 November di Kelantan. Perhimpunan itu dianjurkan bagi membantah petisyen seorang peguam, Nik Ellen Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha, Tengku Abdul Rahman yang mencabar 20 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Mereka mahu mengisytiharkan peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah. Peruntukan itu termasuk Seksyen 11, memusnahkan tempat ibadat. Seksyen 13, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam untuk keji akhlaknya. Dan Seksyen 14, liwat. Seksyen 13, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam yang keji akhlaknya. Dan Seksyen 14, liwat. Peruntukan lain termasuk Seksyen 15, hukum liwat. Seksyen 16, seks dengan mayat. Seksyen 17, seks dengan bukan manusia. Dan Seksyen 31, gangguan seksual. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.